Pada tahun 1987, Asus telah memperkenalkan komputer riba pertama mereka dan dipilih dalam satu misi ke stesen angkasa Mir, iaitu stesen penyelidikan yang pertama di dunia. Ini menandakan satu titik bermakna lah buat jenama daripada Taiwan itu. Maka bersempena ulang tahun ke-25 pengembaraan komputer riba pertama Asus ke angkasa lopeh, lahirlah Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ni. Kalau kita tengok corak pada laptop ni, dia sebenarnya bertemakan angkasa lopeh, iaitu garisan orbit stesen angkasa Mir. Binaan aluminium pun berwarna kelabu seakan titanium yang dipanggil sebagai Zero G. Garisan corak pada laptop ni, ia adalah isyarat Morse code yang berbunyi dalam bahasa Latin, iaitu Ad Astra per Aspera, bermaksud True Hardship to the Stars, yang tertulis di bahagian belakang bersama tarikh stesen angkasa Mir beroperasi dari 1986 sehinggalah 2001. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, dia ada skrin OLED yang comel 3.65 inci yang dipanggil sebagai Asus ZenVision. Dia sebenarnya berfungsi untuk memaparkan macam mana masih tarikh, masa, kod QR, notifikasi mesej dan juga status bateri peranti yang boleh diubah suai lah melalui aplikasi My Asus ni. Pendek kata, kalau korang semua bawa laptop ni ke mesyuarat ataupun masuk meeting kau, nescaya kau cayalah cakap Dan, kau orang yang pertama akan dipilih untuk bentangkan projek baru Maju Holding. Kalau korang buka peranti ni sekaligus memberikan ruang pengambilan udara yang lebih luas. Senang cerita macam ni lah dia punya susuk binaan ataupun dia punya reka bentuk tu memang agak solid. Untuk dia punya binaan engsel ergo lift ni juga agak memuaskan, dan juga dia punya rangka badan dan chassis seborek dalam 1.4 kilo ya. Tak ringan dan dia tak adalah borek sangat. Dia macam cukup-cukup ya. So dengan saiz yang agak compact ni memang sesuai sangat lah kalau kau nak bawa naik ke bulan kan. Bahagian topik laptop ni dia ada sediakan 2 USB Type-C Thunderbolt 4 untuk perpindahan data dan juga pengecasan, 1 sambungan HDMI 2.0, 1 USB Type-A 3.2, 1 bicu audio, dan yang terakhir sekali dia ada sertakan micro SD card yang pada mula aku macam confused sikit tau, sebab dia punya reka bentuk tu lebih kurang sama je dengan lubang pelepasan haba. Laptop ni dia yakin mata kau semua mesti terarah pada rekaan trackpad ni kan. Trackpad ni juga dia mengambil tugas sebagai numpad. Dia punya permukaan touchpad ni pun mempunyai kemasan titanium, yang bermakna bila korang guna letakkan jari korang dekat touchpad tu tak adalah cap jari kita. And kalau kita tengok kat sini, dia ada sertakan warna merah burgundy pada spacebar dan juga butang kuasa. Tujuan warna merah ni sebenarnya nak bertemakan orbit angkasa lepas yang masih kelihatan. Macam itulah cerita Cuma apa yang dia rasa macam potong steam sikit dia punya pelekat logo ni. Yalah kan, macam pono pula dekat laptop ni. So kalau kau semua beli laptop ni, apa yang beli tu kau cepet-cepet lah cabut kan, supaya barulah nampak estetik sikit orang khabar. Untuk dia punya saiz kekunci ataupun keyboard memang agak besar, memang memudahkan lah untuk kau je menaip, walaupun susun aturnya dah dikompakkan tau. Ditambahkan pula dia punya jarak ke dalam rangkai kunci tu memang sangat lembut. Kalau korang tengok dia punya cahaya belakang pada papankan kunci ni, dia sederhana terang. Dia tak adalah terang sangat, dia tak adalah malap sangat. Dia cukuplah sekadar digunakan untuk ditopek yang gelap. Kalau kita berbalik pada dia punya numpad ni, fungsi numpad ni dia boleh diaktifkan kalau korang tekan dekat ikon belah kanan ni lama-lama. Korang tekan, pup, dia akan menyala lah lampu tu. Untuk security pula, dia ada sediakan sensor cap jari bersama fungsi butang halo. Seperkara lagi dia nak khabar kat kau,
dia punya kamera web dia hanya terhad pada 720 HD saja, yang dia rasa sekadar lulus lah untuk buat panggilan video. Dan juga dia punya mikrofon ni pun, kalau kau tengok ni, dia letak kat bahagian atas ni, dia boleh menangkap suara dan memang sangat jelas. Sebab apa? Sebab dia ada fungsi noise reduction ni. Dan lagi untuk ciri sambungan laptop ni, dia ada sediakan modul Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2. Okey, kalau kita tengok pada skrin OLED 14 inci 2K ni, dia punya ketepatan warna tu memang sangat mantap. Pada dia punya skrin ni juga menyokong untuk isyarat sentuh. So dia punya laptop ni kau boleh touch dia punya skrin tu. Bagi Dan lah kan, dia rasa fungsi ni tak perlu ada pun tak apalah untuk sebuah laptop, sebab dia rasa macam kita macam tak berapa guna ke sangat benda tu. Yalah, sebab kalau nak pakai touch screen ni, pakailah tablet kan. Tapi lah kan, benda ni mungkin berguna kalau korang guna kompen yang menyokong pada laptop ni. Sebab kalau korang nak edit foto dengan aplikasi editing, memang senang gila weh. Dengan penilaian TUV Relent, bermakna lampu biru dan kadar dia punya flickering tu memang rendah. Dia sebenarnya untuk memastikan kalau pengguna tu guna lama-lama tak adalah mata kita tu macam sakit kan. Dan dia punya kecerahan skrin dia pula sederhana, dia tak adalah terang sangat dan dia tak adalah malap sangat. Cuma yang tak best tu kalau kita buat kerja kat luar memang agak sukar sikit lah. Satu lagi apa yang dia nak khobarkan kat sini adalah dia punya display skrin, iaitu 1610. Memandangkan laptop ni dikhususkan untuk penggunaan profesional orang khobar. Sebab apa? Sebab nisbah ni dia lebih petak tau, sesuai lah untuk tugasan kerja dan dapat memaparkan kandungan yang lebih banyak, terutama kalau korang buat pelayaran web ataupun aplikasi. Tapi kalau korang buat laptop ni untuk nak buat tengok YouTube ataupun tengok movie, senang cerita tontonan filem, macam kurang seronok sikit lah. Sebab apa? Sebab kan ada ruang hitam atas dengan bawah, so dia macam tak syok lah tengok macam tu. Dia punya speaker ataupun pembesar suara, Asus berkolaborasi dengan Harman Kardon dekat bahagian bawah ni speaker. Overall dia punya kualiti bunyi ni tak beberapa cemerlang lah, tapi memuaskan dan cukup memedai sangat lah kalau korang nak buat apa-apa pun kat laptop ni. Dia boleh lah dengar, tak adalah teruk sangat macam tu. Sama juga kalau korang buat laptop ni untuk gaming. Sebab untuk gaming biasanya kalau nak sedap, biasanya orang akan guna 16.9 ataupun 21.9. Itu lebih best. Tapi kita semua kena faham juga, sebab laptop ni diwujudkan bukan untuk nak main game pun. Laptop ni dia ada dua variant. Yang pertama dia menggunakan Intel i7 12700H dengan i7 12500H dan hanya disertakan dengan grafik RSSI yang terbina. Dia just cukup je lah kalau korang nak main game-game ringan ketika masa lapang gitu. Tapi kalau korang semua buat tugasan yang menggunakan tenaga CPU seperti video editing ke, foto editing ke ataupun yang sebagai dia punya spek tu memang best. Sebab dia dimuatkan dengan 16GB RAM LPDDR5 dan kelajuan untuk dia punya RAM tu 4800MHz tau. Dan dia punya storage pula dia ada sertakan 512GB dengan 1TB PCIe 4.0 SSD. So dengan combination storage dengan RAM yang best ni sudah cukup sebenarnya untuk mempamerkan prestasi yang mengagumkan kalau korang buat kerja profesional. Kalau kita tengok pada laptop ZenBook 14X edisi khas ni kan, dia punya peningkatan suhu tu memang agak dahsyat tau. Sebab apa? Kalau korang gunakan CPU ni pada tahap maksimum, korang semua akan dengar dia punya kipas bukan main kuat. Memang mengganggu sikit lah kalau korang gunakan laptop ni kat tempat awam. Dia punya bunyi kipas ni akan menarik perhatian orang sekeliling. Tapi korang jangan risau, korang buat cool je. Sebab apa? Bising ke tak bising ke, rekaan laptop ni tetap orang akan pandang. Orang akan tengok apa bodoh laptop yang dia pakai tu. Untuk 14X OLED Space Edition ni, kita ada bateri 63Wh dan dia ada juga sertakan pengecasan USB-C 100W. So kalau korang charge laptop ni, dia akan menggunakan pengecasan pantas sehingga 70 ke 80%. Kemudian macam biasalah, dia akan slowkan sikit pengecasan tu untuk menjaga kesihatan bateri. So tak adalah bateri korang tu cepat kong. Kalau korang buat charge penuh daripada 0 hingga 1%, dia akan menghampiri almost ke 2 jam macam tu.
Dia punya bateri boleh bertahan sekurang-kurangnya melebihi 4 jam kalau korang menggunakan laptop ni hardcore lah, ataupun dikerah dengan zalim. Kalau korang buat video editing berterusan macam tu. Macam Dan cakap tadi, laptop ni dia ada 2 variant. Okay, korang boleh dapatkan model i7 12700H, 16GB RAM dan 1TB. Dia punya harga RM6,499. Dan kalau korang ambil model yang satu lagi, i5 12500H, 16GB RAM dan 512GB storage, dia punya harga adalah RM5,599. Okay, akhir sekali apa yang dia nak khabar kat korang semua ni, untuk laptop Asus ZenBook OLED Space Edition ni, kalau korang mau utamakan produktiviti melibatkan implikasi CPU yang cemerlang, ditambahkan pula dengan rekaan edisi khas yang sangat stylo, kompak dan ringan bersama kualiti skrin yang dahsyat, Asus ZenBook 14X Space Edition ni merupakan pilihan yang sangat menarik untuk kau semua miliki. Percayalah cakap Dan.